Allahu nur sam. Allah memberi cahaya sekalian alam di langit. Seluruhnya Allah punya. Seluruh ni belum ada lagi. Seluruhnya adalah cahaya. Cahaya langit semua ni Allah punya cahaya. Masalu nurihi kamishkatin fil misbah. Bila datang perkataan Allah surah Nur, dia ibarat ini sekian alam. Nur Allah tu lampu dalam ni, di dalam bekas misbah. Jadi bayang sekian alam ni. Sekalian alam ni maknanya Allah jadikan pertama nur. Bila nur jadi tak sekian alam berbentuk debu. Dalam Quran kata, saya dah tak tahu ayat dia. Debu semua jadi. Debu tu duduk dalam ni semua. Dia jadi nampak lah semua matahari, bulan, planet. Tadi siapa yang nyuluh tadi? Nur Muhammad. Ada tak kita lagi? Apa pun berlaku daripada Nur. Tu kita nak tenggelam kat Nur ni tadi supaya dapat ilan wahid. Baru kita nampak debu-debu ni semua, planet-planet syurga neraka semua dalam. Yang buat kasih nampak ni Nur. Yang buatkan dia terjadi tu daripada Nur. Nur Muhammad daripada Za'awah. Tu masalu nur rihi kamishkatin fiyah. Cahaya itu ibarat di dalam cerik, dalam bekas. Yang dalam bekas tu tadi banyak macam-macam terjadi daripada dia. Dia yang menyuluh. Kita nampak matahari, terangnya matahari. Bukan matahari yang terang. Malam pula kita nampak bulan terang, matahari yang suluh. Bukan matahari suluh. Saya ni nampak lampu, bukan lampu ni terang. Sebab apa? Keliling ni tadi dah penuh dengan cahaya. Ya. Kita je perasan seolah-olah kita sebenarnya semua itu adalah daripada dia dah yang Allahu nur samawati. Jadi aku melihat dengan penglihatan Allah. Betul? Jadi kita melihat dengan nur Allah. Jadi apa pun terjadi daripada Nur Muhammad. Sebab Allah nak menceritakan cerita dia semua. Dalam tu semua cerita Allah sama. Allah semua tu. Dia jadikan satu ibu ratu dalam apa ni lebah tu tadi, ada ratu satu. Ratu tu tadi. Ratu tu semua tunduk semua. Semua tu terjadi daripada ratu tu. Ratu tu datang daripada mana? Kan? Daripada itu tadi jadi banyak lebah-lebah berjuta, beribu kan. Semua tugas dia tetap mencari makan yang elok-elok semua. Jadi nur yang mengelilingi semuanya, yang berbentuk makhluk iblis, malaikat, Lauh Mahfuz, apa bentuk pun semua itu adalah terjadi daripada nur. Allah Ta'ala kata, nurku. Aku jadikan sekalian alam ini daripada nurku, Nur Muhammad. Jadi kita tak perasan dah, kita dah tak mau rasa dah bahawa kita ni ada dah. Sebab roh kita pun berasal daripada Nur Muhammad. Jalan Nur Muhammad dalam Nur Muhammad tu keluar roh kita. Mula-mula dalam roh kita ni Nur Muhammad, contoh lah, minta maaf, Nur Muhammad dalam percik dia terkeluar kita, roh kita daripada apa Allah Ta'ala punya kun fayakun ni keluar. Berkitar kita kat Nur Muhammad, roh kita. Kerana nampak Nur Muhammad tu nampak Allah, kita tak nampak lain. Dia dah nampak Allahu Nur, Allah yang menurunkan. Dia nampak Allah kan. Roh tu keluar je kita. Roh kita semua, Islam ke tak Islam, makna kita dah terlebih dahulu mengenal Allah. 4,000 tahun roh kita ni, paling sikit pun pusing tawaf kat Nur Muhammad ni. Saya nampakkan kecil tengok ada nampak Nur Muhammad punya dada, dahir terus Nabi Ayub.
Roh tu pusing tawaf. Tengok dada Muhammad, nampak berlama tawaf tu 4,000 tahun baru nampak Nur Muhammad punya dada, bahagian dada dia tunjuk. Rup jadi sabar dia. Lihat dada Nur Muhammad dia jadi Nabi Ayub punya kesabaran. Tawaf lagi tawaf, roh yang lain tawaf 4,000 tahun. Tengok wajah Nur Muhammad tu punya wajah pula, muka terap Nabi Yusuf. Jadi yang bagus daripada pusat ke atas bagus, pusat ke bawah bukan saya kata bagus, dia akan tajalikan benda yang, contoh kalau nampak betis kiri Rasulullah Nur Muhammad, dia jadi jin kafir. Jadi jin kafir. Jadi jin-jin tu maknanya Islam ke tak Islam tu sepupu kita lah. Semua berasal. Janganlah marah dia sepupu kau. Sebab engkau tu alhamdulillah, kita mudah-mudahan kita dulu roh kita tawaf nampak dada Nabi. Tenang dengan Allah. Kenal diri, kenal Allah orang tu. Tenang. Para wali Allah. Para nabi-nabi tu lagi darjat dia lagi apalah. Tapi kita orang mukmin, Rasulullah kata daripada dada. Dia melihat dada di alam roh. Dia sangat cinta pada Allah, cinta pada dia tak mau cerita yang lain. Ni mudah-mudahan kita mana pun kita pergi, tu keberuntungan kita. Saya tak nak bawa cerita ni, dia tadi tahu. Saya tak mau cerita Dato' Seri dah, tapi dia dah memaksa, maknanya dia dah datang kalimat tu. Ya, Sani dah masuk dalam YouTube kan. Nanti orang kata saya lebih-lebih puji orang, bukan. Kita nyelam diri orang, saya cakap. Jangan menilai orang dengan luaran. Ya? Jangan tengok orang tu kat kaki lima kutip sampang kau kata ni tak ada bermanfaat. Jangan. Orang tu dia difitnah, kau cakap dia ni, kau ikut orang ramai, orang tak suka dia, kau pun tak suka. Padahal dia difitnah, kau tak menyelam diri orang tu. Engkau hanya mendengar keliling yang berkatakan dia ni tak betul, ajaran dia sesat. Tapi engkau tak cuba nyelam, engkau pun dengar cerita orang, kau sebarkan lagi dalam surat khabar, WhatsApp, di grup-grup semua, supaya jauh pada dia ni. Nanti engkau akan jadi gila, akan cakap sorang-sorang, kau akan tekanan hidup kau nanti. Kau jangan dekat-dekat dengan orang ilmu macam ni. Kita ambil yang biasa-biasa, Rasulullah suruh, Allah suruh. Senang je dia cakap. Tapi padahal dia condemnkan orang ahli Allah. Dia cakap lah, kita ambil yang mudah. Rasulullah suruh, Allah Ta'ala suruh mudah-mudah. Ambil mana yang kita dah tahu tu amal. Sedap je. Itu kau amal tanpa ilmu. Rasulullah kata akan lebih rosak kalau orang beramal, beribadah tanpa ilmu, lebih rosak. Tapi dia sangka ibadat itu dengan ilmu. Tapi dia tak faham ilmu tu apa. Faham tak saya cerita ilmu? Ilmu tu kan kenal diri, kenal Allah. Yang pertama kan. Kalau kau ambil yang lain tu bukan ilmu tu dah. Kau nak terus ibadah. Ilmu tu harus mengenal diri, mengenal Allah. Mengenal diri, kenal Allah. Tapi saya bahasakan nanti orang tak faham. Saya cakap ambillah mengenal diri, mengenal Allah dulu. Padahal Rasulullah, orang ni datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nak ilmu yang paling hebat sekali. Kau kata boleh. Apa dia? Kau pergi cari guru dulu yang boleh merasakan kau tak ada diri dah. Baik, 3-4 tahun dia dah dapat. Dia dah cari lama tau, 3-4 tahun dia dapat. Dia datang Malaysia, Rasulullah aku dah dapat matikan diri. Okey. Baik, kau sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dah, itu yang paling tinggi, tak ada rendah. Pasal rupanya dia cari, Rasulullah suruh cari jalan mati. Bila dia dapat jalan mati tu, dia masukkan kalimah ni, terus orang ni jadi paling tinggi. Semua orang-orang mencari dia untuk menyelesaikan masalah yang gaib-gaib. Rasulullah kata kalau ada masalah-masalah yang susah nak hadapi, jumpa orang ni. Huzaifah ke apa nama dia. Dia tu penyimpan rahsia-rahsia manusia. Rasulullah kata dia tahu rahsia-rahsia. Tapi dia senyap. Dia orang munafik dia kenal, orang kafir kenal. Kau ngaku Islam pun dia tahu dalaman kau. Kenal diri kita dia tahu.
Dia tahu, tapi dia orang ni meninggal kan, kata Rasulullah dah wafat. Orang ni meninggal orang munafik kan, tapi orang banyak tak tahu. Tapi dia tengok dia ni tak pergi solat, orang lain semua tak pergi solat. Sebab tahu kalau dia ni tak pergi solat, mesti ada something yang dia tahu. Jadi orang rujuk kat dia punya perbuatan. Jadi orang ahli Allah ni, orang yang kenal Allah ni, jangan main-main. Allah kan letakkan kalimat suci dekat lidah orang ni. Dia cakap dia jangan dipersenda-sendakan. Kau diam-diam je lah. Nanti kau akan dapat dia punya apa nanti. Walaupun dia cakap kau tak faham kan, nanti kau satu hari kau akan faham apa yang dia cakap tadi, makam tadi. Yang dia cerita tadi, makam yang kau tak alami tapi dia bagi tahu dulu. Dia sayang kau. Macam Rasulullah, dia sayang kita, dia bagi tahu dulu. Jangan kau ibadah, kau mengakui ibadah kau. Kau kena dia ilmu. Bila kau ilmu, Allah bagi tahu. Allah kata, innal ladzina amanu. Jangan ilmu dulu. Bila dapat ilmu pula pergi kepada kenal, beriman dulu. Baru wa amilus solih, baru lakukan amalan. Betul? Semua ayat Quran, wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu dulu. Dan surah Kahfi pun innal ladzina disuruh beriman dulu. Beriman tu yakin Allah dulu, baru buat ibadah. Ni tadi dia cakap dengan orang ahli Allah kesesat, dia kata kita ikut cara Nabi, kita ibadah yang ikut ibadah yang tanpa ilmu. Itu yang berlaku sekarang. Dia bukan di bumi sini Jadi perhatikan betul-betul. Itu yang menyebabkan sekarang ni kita banyak lihat fitnah tu terlalu kita seolah-olah kita kata kita menunggu Dajjal. Tak payah tunggu Dajjal. Sifat-sifat dia dah banyak, kau tak kenal ke? Sifat Dajjal kan apa? Janganlah cari Dajjal tu macam mana mata satu. Jangan cari Dajjalnya, cari sifat-sifatnya. Banyak tak? Takut tak nak jumpa orang macam ni? Baru kita tahu, nak WhatsApp dengan orang tu pun takut. Kita dah tahu dah orang yang jenis sifat Dajjal ni. Dia masuk dalam guru WhatsApp tu, yang elok-elok cantik kasih sayang, dia masuk je ranap. Satu-satu dia pecah belah kan. Dia ajak berdebat, ajak tulah ni, masukkan fahaman ni, dia lagu-lagu kan. Lama-lama bubar kesatuan yang tadi, grup tadi. Kalau grup tauhid ni saya bagi tahu, grup kita ni jaga. Ada waktu cepat keluarkan, jangan nak suruh saya yang bagi tahu. Cepat nampak orang ciri-ciri yang nak membawa kepada lari kita punya tajuk, buat keluar siang-siang. Aku letakkan tajuk yang kau nak cerita ni, letak kat grup lain. Itu kau belasah lah cukup-cukup. Itu semua grup Dajjal punya. Sifat Dajjal je lah. Suka nak entam sana, entam ni, lagu sana, lagu sini. Tak boleh lah. Ada tu. Dalam rumah tangga pun sama. Kalau ada tu, ni baik. Mak mentua aku, bapak mentua aku baik. Ini bukan saya cerita kat dunia ni. Saya tak ada kena kat mana-mana. Ini pengalaman ada orang yang cerita, saya nyelam dalam pengalaman orang. Dia degil, Allah dah bagi tahu dah. Kalau dah kahwin, duduk dengan sendiri, sesuai rumah pun tak apa. Ni mak bapak kau kaya, mak mentua, kau duduk dengan bapak mentua, mak mentua yang kaya tu. Adik-beradik dia ramai. Memang bilik asing-asing. Lama-lama setahun, 2 tahun, mentaliti isteri kau dah. Dia tak nampak suami tu lebih utama. Dia dah diajar gitu. Setahun, 2 tahun, dia makan jauh tau. Padahal Allah tak kata kau dah kahwin, tak usah lama-lama sangat, cepat cari rumah saya, duduk biar. Ini saya bukan cerita mak mentua tak betul tau. Saya tak ada apa Ini saya ceritakan orang tu, bukan semua mak mentua atau tak bagus. Ini saya ceritakan tadi, kalau boleh elakkan, walau macam mana pun, kalau boleh elakkan. Bukan saya cakap suruh benci, saya tak ada. Saya tak ada Saya nak selamatkan. Dan kita boleh terus berkasih sayang dengan mentua, bapak mentua kita kan. Betul sih. Ini pengalaman orang cerita, sedihnya dia. Satu hari bila jadi betul-betul bergoncang, dia simpan. Dia lari, dia pergi, dia mengadu pada bapak mentua, mak mentua dia. Kata suami dia tu tekanan bagi pada dia. Suami tu barulah malam yang dia nak pergi mengadu tu, dia nampak isteri dia tu dihimpap satu benda merah, gelap, berbahang. Jadi dia marah, bukan marah isteri dia, marahkan apa tu, suruh buangkan ni mandi cepat, isteri aku cepat. Dia marah macam mana benda, tapi isteri tu dia fikiran lain, ingat makikan dia.
Dia tak tahan tekanan, dia pergi rumah bawah bapak mak tu, dia mengadu, menangis-nangis. Jadi dia ni tadi duduk kat mana dah suami ni tadi. Bila dia dah cerita dengan mak mertua bapak tua tadi, dia takut tak nak jumpa suami, takut. Dia pada tu suami tu masukkan ilmu ni kan, bagi dia kekuatan dekat 20 tahun, 25 tahun lebih. Kita baru 10 tahun ya kahwin, 15 tahun kan, tak sampai 25 tahun kahwin dah. Sebabkan dia tak dengar arahan jangan duduk. Pasal tu arahan tu sampai tu untuk dia lah, makna bukan saya cakap semua mak mentua betul tak betul. Cuma dia tu untuk dia tu fatwa yang tepat tu, kalimat daripada Allah, kau kena gitu. Dia dah bagi tahu akan datang kau kalau macam ni. Tapi kau ni masih sayang bini lah katakan. Kadang-kadang kita terlupa pandang lah katakan. Habis semua. Yang mana suami tu baik dah tak nampak dah. Ni banyak berlaku saya tengok. Kalau pergi mahkamah bahagian syariah ni, nikah cerai berai ni, ya Allah, paling banyak. Dan Malaysia ni selalu dunia ranking nombor 1 paling banyak cerai berai. Berjaya iblis Dajjal betul tanda akhir zaman tu. Tapi Malaysia pula yang paling banyak. Bila kaji semua kan dunia. Negara Eropah sikit, negara Malaysia ni paling Ini hati-hati lah. Macam Latif dah mengalami macam ni semua betul saya cakap ni penceritaan Allah. Ya, hati-hati. Kita hati-hati ni mana kita sentiasa dengan Allah, bukan hati-hati tu takut benda tu. Ya. Kita ingat kita dah dengan Allah, tapi kita tak uruskan yang tadi arahan Allah tu pun. Kita bukan disuruh ingat Allah je, kena Allah ta'bu, ikut sistem yang dia dengan Allah betul. Tapi kau tak ikut dia kata tadi, kau jangan duduk dengan mentua. Kau tak ikut, kau tetap kau rasa macam kau dengan wa qadara rabbuka, kau sentiasa dengan Allah. Tapi tak bodoh tadi dia suruh sistem tadi, dia bagi kalimat yang suci tadi dalam diri kau untuk engkau tak ikut. Kenalah kau. Pula dia bercorong, dia dah tahu ni dia nak pergi jumpa bapak mentua dia, minta maaf bapak mentua tu. Kau keluarlah. Anak aku ni dah jadi macam ni, kau punya pasal lah. Mana hati seorang suami tu bila bapak mentua, mak mentua. Dia rasa, tapi dia tu tadi dia bukan nak melawan dengan mak bapak dia cuma nak ambil balik. Tapi yang isteri tadi dah macam histeria, ceritakan macam-macam dah lupa diri dah, cerita macam-macam. Semua tak elok lah suami dia. Sebenarnya 25 tahun kahwin tu. Macam tak ada yang elok. Jadi mak mentua bapak dua, keluarga ipar dua semua datang dia. Ipar-ipar dia semua, kakak ipar semua datang. Semua percaya cakap yang si tadi. Apa ni tadi yang duduk rumah tadi? Imas tak duduk dalam rumah tu. Semua dilalu lepas rumah semua mandang macam hina sangat ni. Kau buat isteri kau sampai jadi tekanan macam ni. Lepas tu pergi cuba dak pujuk, ni kita tak macam ni, ini ada benda yang tak elok. Tak ada ni. Sekarang ni kamu jangan jumpa lagi isteri kamu, biar mak bapak ipar dua yang jaga. Anak-anak kau semua ni nanti biar saya yang urus. Kau suami kau duduk sana lagi dulu. Seorang-seorang. Saya masuk dalam, menyelam dalam dia. Ya Allah, ya Allah. Punya punca dia tu lah Allah tunjukkan. Jadi ilmu saya ni, ilmu yang kita dapat ni, maknanya Allah Ta'ala bagi yang real punya. Bukan saya cakap kitab tak betul, tapi apa yang berlaku ada dalam kitab Quran, ada hadis. Tapi kita dapat menyelam rasa tu tadi. Memang, ya Allah saya cakap. Bukan masuk dalam tu saya rasa tenang, bukan. Saya rasa saya kena macam tu. Saya kena betul-betul. Ya. Skrip tu saya masuk dalam skrip tu saya. Kalau perang Badar tu saya masuk dalam seorang tu 313 orang tentera, saya masuk dalam skrip ni. Macam mana Rasulullah perang tu. Dia bagi gitu Allah Ta'ala.
Dan saya pun dah silap cakap ni kan. Orang tak tahu kan, orang ramai pula kan cakap sesat lagi kan. Jadi itu ilmu tu kan ada dua, ada ilmu yang zahir, ada ilmu batin. Dan ada satu lagi ilmu rahsia di sisi Allah lagi tinggi daripada yang antara kedua tu. Dan ilmu yang zahir ni hanya diajar oleh orang awam, orang batin ni untuk orang-orang pilihan. Yang ni kau jangan sendiri. Ni saya dah terlepas ni. Yang ilmu di sisi Allah. Tapi faham-fahamlah, saya cerita sikit ya. Kalau baca Quran tadi Iskandar Zulkarnain, saya masuk dalam tu. Saya bukan buku tafsir, saya masuk dalam tu filem tu. Terap Allah bukakan Ainul Yakin, lihat macam mana. Jumpa satu kaum yang tak gerti cakap ni. 30 orang jurubahasa boleh faham satu bahasa dia tu. Ini susah. Translate. Tapi kalau cakap dengan orang, ya dia ni mereka reka je. Terserah. Keyakinan pada Allah bukan saya. Kalau kau nampak saya, ganaplah kau. Aku pun tak mau ajar gitu. Aku mau bagi yang original. Aku tak mau bagi yang maknanya karang-karang. Itu saya tak cakap tak betul lah. Kau nak karang-karang lah, kau punya hal, kau punya bagian. Aku punya bagian tak boleh. Aku dah terbiasa macam tu. Jadi boleh belajar. Boleh? Belajar? Entahlah, saya pun tak tahu. Sebab apa? Tu saya cakap tadi, bila orang dah ada ilmu kenal diri, kenal Allah, dia wajib duduk kat makam tu. Sebab Allah sendiri dia dah bukan dia tu Allah, dia dah tak ada, dia akan boleh menyerap kat mana pun Allah. Dia tak payah minta. Kita akan mana orang kena, engkau pun kena. Engkau kena dulu sebelum orang mana. Rasulullah tu kena segala ujian dulu, baru becik-becik tu kalau lain ujian. Jadi Rasulullah kecil ni, kecil. Engkau dah mengelupur dah. Aduh, aku dah 28 tahun kahwin dengan dia, tiba merasuk pula dia. Habis semua. Untuk pandang aku dah tak hinanya, aku tak ada siapa lah. Anak-anak aku pun semua dia bawa. Tak apa ya Allah, aku ada engkau. Kalau belajar kenal diri, kenal Allah lah kan. Dia nyelam. Saya cakap sabar. Kau duduk dengan, kau jangan. Tapi teruk bang, saya. Tak apa. Rap tahu-tahu jadi. Semua datang balik. Yang tadi hina dia kan, semua datang balik. Dia tak heran lah, dia nampak semua. Allah Ta'ala yang panggil balik. Tak panggil balik pun tak apa, aku dengan awak. Dia lulus lah kan. Dia dah lulus, orang tu yang kalau kabut datang balik. Dia pun tak ada apa. Tak ada dia nak marah, tak ada apa. Dia nampak skrip Allah semua. Tapi nak menanggung yang tu, nyelam dulu tengok rasa. Bukan, kalau tak diteguhkan oleh Allah, tak dimantapkan oleh Allah, tak mampu kita nak. Ini sebab kita, apapun masalah apa menimpa, Allah yang teguhkan kita. Allah yang menghadapinya. Bukan kita. Tapi kita rasa kita, itu yang problem tu. Kita rasa kita boleh menyelesaikan. Itu tadi. Dia bagi tahu. Apa pun, kecil besar saya cakap, tolonglah. Dan sentiasa rasakan hidup kau dengan Allah. Engkau menghadapi setiap detik saat engkau, sekelip mata nampak kau, sentiasa kau rasakan dia je yang ada. Jangan kau rasa ada diri kau. Sampai ke dinding tu barulah kau boleh hadapi. Kau akan nampak semuanya tadi. Allah al-misbahu fi zujaj. Maknanya ibaratnya itu semua adalah Allah Ta'ala punya skrip-skrip, dia punya semua tu dalam yang saya cakap Allah sama Allah. Dia dah dalam tu dah semua ada ilmu-ilmu Allah, takbir dan takbiran Allah dalam tu semua. Sejak dulu lagi dalam pengetahuan Allah ciptakan dari Nur Muhammad sekian alam tu dia suruh jadi semua dah ada dia punya ilmu, dia cerita dia semua kisah, semua dah ada satu set sampai nanti kun fayakun, sampai kepada pada masa semua dah masuk syurga, dah selesai semua. Itu baru selesai kun fayakun di kun fayakun maknanya sentiasa berlangsung. Kun fayakun Allah ni sentiasa berlangsung semenjak Nur Muhammad tu ni kan, sentiasa berlangsungnya dengan semua ilmu Allah, pentadbiran Allah,
Ada nak rasa diri lagi kalau dah macam tu punya penjelasan yang Allah bagi kan. Allah tu sayang kat kita, dia nak kita dengan nak selamat tenangan dia ajarkan apa ni. Ya. InsyaAllah, alhamdulillah ni kita bagi buka ada 5 minit. Sikit.